Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk topik keempat iaitu pembangunan sosial ekonomi. Dalam topik keempat ni ada dua subtopik iaitu perkembangan ekonomi dan sistem pendidikan. Yang pertama iaitu perkembangan ekonomi. Pada masa kini terdapat tiga jenis perindustrian di Malaysia iaitu perindustrian berat, perindustrian ringan dan industri pelancongan. Ciri-ciri industri berat ialah penggunaan jentera-jentera dan alat-alat moden yang terkini, memerlukan tenaga buruh yang berkemahiran tinggi dan memerlukan modal yang besar untuk menubuhkan sesuatu industri itu. Industri ringan pula terbahagi kepada tiga. Yang pertama, industri memproses iaitu melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, perlumbungan, pembalakan dan perikanan. Yang kedua pula industri pembuatan iaitu industri yang terbesar dan terpenting di Malaysia. Contoh industri ini iaitu pembuatan barangan elektrik, pakaian, tayar, kasut, barangan elektrik, alat tulis dan sebagainya. Dan yang ketiga industri desa iaitu industri yang dijalankan secara kecil-kecilan di kawasan luar bandar atau kampung-kampung. Yang ketiga dan yang terakhir sekali industri pelancongan. Industri ini industri yang paling popular di negara ini. Para pelancong akan dibawa melancong ke tempat menarik seperti Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Langkawi, Rantau Abang, Desaru dan sebagainya. Sektor-sektor lain seperti hotel, restoran, taman rekreasi dan perkhidmatan akan turut berkembang dengan kedatangan pelancong asing. Faktor-faktor yang menjadikan Malaysia terkenal dengan industri pelancongan. Faktor pertama, faktor alam semula jadi. Yang kedua, faktor penduduk berbilang kaum. Faktor ketiga, faktor bangunan yang cantik dan bersejarah. Faktor keempat, negara kita kaya dengan pelbagai jenis makanan untuk dinikmati oleh para pelancong. Dan faktor terakhir iaitu faktor kemudahan yang lengkap seperti hotel, pusat menyebelah, agensi pelancongan dan sistem pengangkutan. Okey, seterusnya kepentingan perindustrian. Kenapa sektor perindustrian ini penting kepada kita? Pertama, kerana membuka peluang pekerjaan. Kedua, mengeluarkan pelbagai jenis barangan dan mengurangkan barangan import. Ketiga, menggalakkan pertumbuhan kegiatan pertanian, pelumbungan, pembalakan dan perikanan. Yang keempat, kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Yang kelima, dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara dan kita tidak perlu bergantung kepada satu sektor saja. Yang terakhir sekali, hasil ekspor barangan kilang dapat tambah hasil pendapatan negara melalui pertukaran wang asing. Kemudian, faktor penarik Malaysia sebagai destinasi pelaburan asing ialah pertama, modal. Kerajaan dan institusi kewangan perlu menyediakan modal kepada pengusaha. Kedua, sumber tenaga seperti elektrik dan air yang mencukupi. Yang ketiga, kemudahan asas yang sempurna seperti jalan raya dan pengangkutan. Keempat, bekalan bahan mentah yang mencukupi, banyak dan mudah didapati. Yang kelima, dasar-dasar kerajaan yang mesra pelabur asing. Seterusnya, tenaga buruh mahir dan separuh mahir yang ramai di Malaysia. Ketujuh, pasaran yang luas sama ada dalam atau luar negara. Dan yang terakhir sekali, sistem pengangkutan darat, udara dan air yang sempurna. Sekarang kita hendak mengetahui kesan sektor perindustrian terhadap alam sekitar. Yang pertama, pencemaran air disebabkan oleh pembuangan bahan sisa kilang getah atau kelapa sawit ke dalam sungai. Selain itu, pembuangan bahan-bahan kimia dan sisa toksik juga menjadi punca pencemaran air. Seterusnya, pencemaran udara. Kilang-kilang melepaskan asap dan gas beracun ke udara. Selain itu, aktiviti kilang simen, kilang papan dan kilang memecah batu mengeluarkan habuk yang banyak. Kilang getah dan kelapa sawit pula mengeluarkan bau yang busuk. Kita juga ada pencemaran darat.
iaitu pembuangan sampah sarap secara berleluasa menyebabkan longkang dan parit tersumbat. Ini juga mengakibatkan banjir kilat. Pembukaan kawasan perindustrian, perumahan, jalan raya juga mengakibatkan masalah hakisan tanah. Yang terakhir, pencemaran bunyi, iaitu kilang-kilang menghasilkan bunyi yang kuat daripada jentera dan kenderaan di kilang. Okey, sekarang kita masuk subtopik kedua iaitu sistem pendidikan. Sebelum kedatangan British, sistem pendidikan negara ini berbentuk tidak formal. Selepas kemasukan British, beberapa sistem pendidikan di Tanah Melayu diperkenalkan. Sebagai contoh, sekolah aliran Inggeris, sekolah aliran Melayu, sekolah aliran Cina, sekolah aliran Tamil. Akibat dasar pecah dan perintah, sistem pendidikan antara kaum juga terpisah. Gambar raja ini menunjukkan aliran sekolah rendah semasa pemerintahan British. Ini pula aliran sekolah menengah semasa pemerintahan British. Ciri-ciri sistem pendidikan semasa kedatangan British. Pertama, sekolah berasaskan kaum, bahasa komunikasi berbeza dan kurikulum tidak berasaskan tanah Melayu. Dasar pendidikan selepas merdeka. Penyata Razak 1956. Tujuan Penyata Razak diwujudkan adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, untuk melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu dan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum di Tanah Melayu. Penyata Rahman Talib 1960. Penyata Rahman Talib pula menekankan pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan mewujudkan sistem peperiksaan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan menengah atas. Seterusnya, Jawatankuasa Kabinet 1974. Jawatankuasa Kabinet 1974 diwujudkan untuk mengkaji sistem pendidikan dan keperluan sumber manusia, penekanan aspek membaca, menulis dan mengira, kenaikan darjah secara automatik, sekolah vokasional ditekankan, pelaksanaan KBSR dan KBSM. Seterusnya, Jawatankuasa Kabinet 1979. Tumpuan laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 adalah seperti berikut. Fokus diberikan kepada pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Tumpuan diberikan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan iaitu akademik dan vokasional. Peluang melanjutkan persekolahan ditambah daripada 9 tahun ke 11 tahun. Kurikulum ala Malaysia ditegaskan dan semakan semula dibuat ke atas khusus dalam perkhidmatan bagi bahasa Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan. Kedua, berilmu pengetahuan. Ketiga, berakhlak mulia. Keempat, bertanggungjawab pada diri, masyarakat, agama dan negara. Kelima, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu. Dan yang terakhir sekali, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Baik, saya rasa cukup setakat ini untuk topik keempat. Jika kamu ada masalah atau tidak faham, kamu bolehlah hubungi saya. Kita berjumpa lagi dalam topik kelima. Sekian, terima kasih.